Hai, bersama saya Cikgu Julaiha Ali, guru di SMK Undang Rembau Negeri Sembilan. Ini adalah video penerangan reka bentuk dan teknologi tingkatan 1, bab 5, aplikasi teknologi reka bentuk sistem vertigasi. Dalam video siri 3 ini, cikgu hanya akan menerangkan tentang komponen utama, komponen sistem, keperluan asas dan beberapa perkara yang berkaitan dengan sistem vertigasi. Murid-murid, sekarang kita akan mengenal pasti komponen utama sistem vertigasi. 1. Sumber. 2. Medium. 3. Alur keluar. Sumber merupakan tempat simpanan bekalan nutrien. Ia merujuk kepada tangki larutan stok baja. Medium merupakan laluan penyampaian nutrien. Ia merujuk kepada paip ladang dan set penitis yang digunakan dalam sistem vertigasi. Alur keluar pula merupakan tempat keluaran nutrien ke tanaman, iaitu pada zon akar tanaman. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan mengenal pasti komponen sistem vertigasi komersial. 1. Tangki nutrien. Ia berfungsi untuk menakung larutan baja. 2. Pam air. Ia digunakan untuk mengepam larutan baja dan air dari tangki nutrien ke sistem pengairan. Pemilihan jenis pam bergantung kepada keluasan tapak, tekanan yang diperlukan dan bilangan tanaman. 3. Penapis. Ia digunakan untuk menapis benda asing daripada memasuki sistem pengairan, iaitu dipasang selepas pam air. Penapis ini perlu dibersihkan selalu supaya pengaliran larutan baja lebih lancar. 4. Alat pengatur masa atau timer. Ia digunakan untuk memastikan penyaluran larutan baja dilakukan pada masa, kekerapan dan kuantiti yang telah ditetapkan. 5. Paip ladang. Ia terdiri daripada paip utama, paip sekunder dan paip tertier. Paip PVC lebih sesuai digunakan sebagai paip utama dan paip sekunder, manakala paip poli sesuai digunakan untuk paip tertier. Antara bahan penyambungan yang digunakan ialah siku 90 darjah, injap penahan, T sama, soket sama, penyambung L, penyambung T dan penyambung lurus. 6. Set penitis. Set penitis terdiri daripada tiup mikro, nipel dan penitis. Nipel dimasukkan ke dalam lubang paip yang telah ditebuk. Bahagian tiup mikro disambung pada nipel beralur 2 dan satu bahagian disambungkan pada penitis. Set penitis ini akan diletakkan di tanah berdekatan dengan pangkal tanaman. 7. Bekalan elektrik. Bekalan elektrik diperlukan untuk membekalkan kuasa elektrik ke pam air. Bekalan elektrik adalah sangat penting untuk sistem vertigasi. 8. Sumber air. Sistem vertigasi memerlukan sumber air yang bersih dalam kuantiti yang banyak. Kualiti air boleh ditentukan dengan menggunakan pH meter dan isi meter.
Sumber air yang boleh digunakan adalah dari sungai, kolam, tasik dan telaga. Murid-murid, inilah dia 8 komponen sistem vertigasi komersial. Seterusnya, kita akan mengenal pasti keperluan asas sistem vertigasi. 1. Tangki larutan baja. 2 tangki diperlukan untuk menyediakan pati baja vertigasi. Tangki pertama digunakan untuk menyediakan larutan baja stok A, manakala tangki kedua digunakan untuk menyediakan larutan baja stok B. 2. Tangki larutan stok baja. Sistem vertigasi juga memerlukan satu tangki lain untuk menyimpan larutan stok baja. 3. Medium tanaman. Sistem vertigasi tidak menggunakan tanah sebagai medium penanaman, tetapi menggunakan kokopit, sekam padi dan pit moss. Sekam padi dihasilkan daripada biji padi yang sudah dikisar. Terdapat 2 jenis sekam padi iaitu sekam padi bakar dan sekam padi tidak dibakar atau mentah. Kokopit pula merupakan bahan semula jadi daripada sabut kelapa. Semua bahan-bahan ini adalah mudah reput, boleh mengekalkan kelembapan dan baik untuk pengudaraan. 4. Alat pengukur. Isi meter digunakan untuk mengukur kepekatan larutan baja, manakala pH meter digunakan untuk mengukur keasidan atau kealkalian air. 5. Biji benih. Biji benih yang dipilih mestilah baik, berkualiti dan bebas daripada penyakit. Murid-murid, inilah dia 5 keperluan asas dalam sistem vertigasi. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan mengenal pasti cara penyediaan larutan stok baja. Sediakan 2 tangki yang mengandungi 100 liter air tiap satu. Larutkan 1 liter baja A dan 1 liter baja B ke dalam tangki A dan tangki B. Seterusnya, masukkan pati baja A dan pati baja B ke dalam tangki C yang berisi air mengikut sukatan yang betul. Kacau larutan itu dengan sebatang kayu. Tangki C adalah tangki larutan baja atau tangki nutrien. Murid-murid, begitulah cara penyediaan larutan stok baja. Seterusnya, kita akan mengenal pasti pengurusan tapak dan alatan. 1. Pemilihan tapak. Tapak untuk penanaman vertigasi hendaklah diratakan supaya aliran air baja ke tanaman adalah sama. Kuantiti air baja yang sama ke setiap pokok penting untuk mencapai tumbesaran tanaman yang seragam. 2. Sumber air. Tapak untuk penanaman vertigasi memerlukan sumber air yang bersih seperti air kolam, tasik, sungai, mata air atau air paip. Kualiti air perlulah ditentukan sebelum digunakan. pH meter digunakan
untuk mengukur nilai keasidan dan kealkalian air yang akan digunakan. 3. Anggaran kos. Kita hendaklah mengenal pasti kos atau modal permulaan sebelum memulakan projek penanaman fertigasi. Kos ini termasuk sistem pengairan, polybag, media tanaman, racun serangga, racun kulat dan baja fertigasi. Akhir sekali, kita akan mengenal pasti pengurusan sistem pengairan. Terdapat 3 jenis sistem pengairan yang boleh digunakan untuk pengairan projek tanaman. 1. Sistem pengairan percikan. 2. Sistem pengairan semburan kabus. 3. Sistem pengairan titis. Dalam sistem pengairan percikan, semburan air dilakukan ke udara daripada nozel yang berputar 360 darjah dan jatuh ke permukaan tanah seperti hujan. Dalam sistem pengairan semburan kabus pula, semburan air dilakukan ke udara dengan nozel yang lebih halus untuk menghasilkan semburan kabus. Dalam sistem pengairan titis yang digunakan dalam sistem fertigasi, kaedah pengairan ini membekalkan larutan stok baja terus ke zon akar tanaman dengan menggunakan set penitis. Murid-murid, inilah 3 sistem pengairan yang boleh digunakan untuk projek penanaman. Walau bagaimanapun, sistem pengairan titis yang digunakan dalam sistem fertigasi adalah lebih menjimatkan kerana larutan air yang mengandungi stok baja terus sampai ke zon akar tanaman. Murid-murid, itulah saja kandungan video untuk kali ini. Ulang tonton video ini untuk mengukuhkan kefahaman. Jangan lupa like, share dan subscribe channel cikgu sebagai tanda sokongan kepada cikgu. Hingga jumpa lagi.